Nah, ini baru ni ada satu anniversary kan, 6 bulan kerajaan tepuk atap. Pelik juga. Yang datang cuma Presiden bersatu dengan PAS. Yang lain dah mana pergi lah, kan? Jadi dalam sambutan anniversary itu, maka Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan, ya, walaupun kita tidak ada manifesto, tapi bukan bermaksud kita tidak ada accountability. Betul lah, memang betul lah. Ya, kita pun, saya nak menyebutkan bahawa kedudukan kerajaan persekutuan, kabinet itu, ya mungkin legally okay, but morally tak tahulah. Istilahnya, kita tidak mempersoalkan legality ataupun kedudukan undang-undang kabinet atau kerajaan itu. Yang dipersoalkan yang legitimasi itu. Legality dengan legitimasi itu dua perkara yang sedikit berbeza, ya. Memang legal tetapi morally questionable, atau tidak ada legitimasi, atau kesahan politik tidak ada. Sebab kita tahu dia masuk macam mana, dia dilantik macam mana, bukan? Ya, legal tetapi moral groundnya tak ada, legal tapi legitimasinya tak ada. Nah, ini isu sekarang ni, isu accountability. Dia kata tidak bermaksud bahawa kerajaan tepuk atap ini tidak ada accountability. Betul, tapi nak buat macam mana? Ya, ini persoalan besar. Sebab kalau kita nak memaksakan ataupun nak mengenakan accountability atau to make the government responsible to the house, ada something. Dan kebiasaannya dalam sistem demokrasi, maka di situ ada manifesto itu, kan? Jadi ketua parti ataupun ketua gabungan parti-parti pergi berkempen pada rakyat waktu pilihan umum. Ini manifesto kami, ini janji kami, ya. Dan kalau dia menang, ini ukuran dia. Jadi hari itu yang menang Pakatan Harapan. Tak apalah, orang tua tu panggil dia kata ini bukan Bible. Dia dah merepek lah, dia dah merapu lah kan, si tua tu kan. Tak apalah, kita tinggalkan dah. Tapi daripada segi politik dan segi perlembagaan, itulah manifesto, janji itulah yang menjadi penanda arasnya, benchmarknya itu. Jadi kalau tepuk atap tak ada benchmark, nak accountability macam mana? Dan saya pun heran juga, saya ingat Muhyiddin ni dah jadi ahli parlimen sejak tahun 1978, dah lebih 40 tahun dah, takkan tak faham pun, ya? Jadi Perdana Menteri barulah terpijak kan, tapi jadi ahli parlimen lama dah. Timbalan menteri, sesi parlimen, menteri, di mana Perdana Menteri, waktu jadi Perdana Menteri pula, ya? Takkan tak faham. Dah lebih 40 tahun jadi ahli parlimen, tak faham lagi the notion of accountability itu. Macam mana, how the constitution, how the system in our Westminster democracy makes this process workable in the system. Macam mana dia berjalan tu. Itulah. Jadi kerajaan itu diukur dan dipertanggungjawabkan berdasarkan manifesto dia. Sebab itu ada term-term atau istilah-istilah seperti collective responsibility, tanggungjawab bersama. Ni kita ajar Muhyiddin sikit dan kawan-kawan dia lah. Ada mungkin juga sesi kabinet, ketua susun negara kena dengar benda ni, dan peguam negara kena dengar benda ni. Yalah, dia orang ni kan gaji, tapi maknanya kena dengar lah. Muhyiddin itu tak betul. Kita akui dia tidak menafikan, tetapi nak buat macam mana? Kalau dia punya polisi tak ada, dia tak ada polisi apa-apa. Sebab yang masuk sekarang yang jadi menterinya ada setengahnya dulu dengan Pakatan Harapan, bukan? Dia masuk dulu dengan Pakatan Harapan. Sekarang dia bantai Pakatan Harapan dah macam si Azmin, dia bantai Lee Kuan Eng pula, siapa lagi, Zuraida bantai Lee Kuan Eng pula. Ni pasal isu runding terus dan sebagainya. Sebab Pakatan Harapan menjanjikan bahawa kita akan buat secara telus. No apa nama, direct nego lagi lah, runding terus tak ada. Ya, kita tahulah betul lah, tengok Financial Act 1957 ke Treasury Instruction ke arah betul. Tetapi sebagai dasar, sebagai polisi, Pakatan Harapan di peringkat pusat dan negeri itu dia, bahawa kita akan menjalankan ataupun melaksanakan tender terbuka. Itu dasar kita.
Undang-undang soal lain, tetapi dasar kita, maknanya apa yang mungkin dikecualikan itu menggunakan kuasa, tapi akan dijawab di parlimen. Maknanya akan dijawab di parlimen. Itu maksud accountability itu yang saya katakan mulakan tadi, accountability itu, kepertanggungjawaban itu dia. Jadi isu dia sekarang nanti soalan yang kita ulang balik, Muhyiddin ni bagaimana dikatakan memang tak ada, tapi macam mana nak buat? Memang dia tak menafikan, tapi nak buat macam mana sebab Caca berubah ni. Kabinetnya tak siapa-siapa dah. Ada Azmin, ada Zuraida, ada kami, ialah Timbalan Menteri Kemudian Jaafar dan sebagainya kan. Yang dulunya subscribe dengan Pakatan Harapan, sekarang dah jadi apa tak tahulah, Perikatan Nasional. Yang tak ada, itu masalah sekarang, masalah besar Perikatan Nasional ialah dia tidak ada dasar yang tertentu. Kan, ada setengahnya lompat pada UMNO ke bersatu ke Perikatan Nasional. Ini masalahnya sekarang. Jadi isunya bukan soal legal lagi, isunya adalah soal moral, soal legitimasi kerajaan yang ada sekarang ni. Macam mana kita nak check dia? Macam mana kita nak paksa dia bertanggungjawab? Tak ada. Dia tak janji sebab dia tidak ada mandat. Ada satu lagi masalah politik yang berlegar. Yang menyebabkan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional ni payah atau keadaan yang sulit. Dia tidak ada mandat. Ya betul, legal lah, betul, sebab bila dah kerajaan yang ada tu dah hilang majoriti, dia letak jabatan, dan yang Tuan Agong ya sebagai kerana yang Tuan Agong mesti ada kerajaan untuk menasihatkan baginda, maka dia lantik kerajaan. Tetapi masih problemnya ialah bahawa kerajaan yang ada ini tidak diikat oleh dasar yang tertentu. Makanya kita tidak boleh nak melaksanakan collective responsibility. Sebab collective responsibility, tanggungjawab bersama, hanya boleh dilakukan, hanya boleh wujud kalau ada dasar yang tertentu. Kan? Ini tak ada sekarang. Yang ada Melayu Islam itu pun tak tahulah. Dah ada dan tidak. Sejak jadi kerajaan ni tak ada lagi LGBT isu, tak ada apa lagi dah. Tuduhan-tuduhan tabung haji pun dah tak betul kan. Jadi kerajaan yang ada sekarang tidak ada sesuatu yang mengikat dia. Ya. Jadi prinsip-prinsip seperti tanggungjawab bersama, collectively responsible to the house, dah tak boleh buat lagi dah. Ini masalahnya. Jadi kepada Muhyiddin bukan masalah dia tidak bertanggungjawab, bukan soal dia menafikan pentingnya kerajaan itu diminta accountable, tetapi masalah nak buat macam mana. Kamu tak ada dasar, kamu curi kerajaan ni, kamu tak ada mandat. Ini problem dia. Jadi bagi saya ini bukan soalan politik semata-mata, ini soalan bagaimana hendak melaksanakan demokrasi dalam konteks sekarang ini. Ini problem dia, bukan? Lepas tu masalah lain tu mungkin politik, tapi ada kaitan dengan ini soal kami mufakat nasional, kami bukan Perikatan Nasional. Dah pula dah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pentingnya sebenarnya kerajaan itu didokong oleh suatu entiti yang diikat oleh dasar dan juga keutamaan tertentu. Sama ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Itu tujuan dia, supaya rakyat ini jelas apa dasar dia. Apa dasar dia? Apa keutamaan dia? Macam mana kita nak minta dia bertanggungjawab? Sekarang kita tak tahu entah apa dasar dia. Dasar luarnya entah apa, dasar bisnesnya entah apa, dasar untuk procurement entah apa. Jadi kita nak soal macam mana? Bukan? Sekarang kita tak tahu, adakah contohnya di peringkat pusat, adakah kerajaan yang ada sekarang Perikatan Nasional sudah pun dia tak kata pula bahawa kami di bawah kami tak peduli, kami tak terikat dengan dasar open tender. Kami macam BN. Kalau cakap macam tu tengah-tengah tak apa lah. Nampak macam itu. Sebab itu kita tengok Akta Universiti pun kata apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan akan ditengok balik atau dibatalkan. IPCMC Police Commission pun sama juga, dah lain pak jadi. Tapi maknanya dia buat secara sembunyi-sembunyi, tak jelas. Kenapa Muhyiddin tak cakap kami tidak subscribe, kami tidak ikut apa yang Pakatan Harapan buat, jadi kami tak ada direct election untuk local council,
kami tidak teruskan EPCMC, kami akan hidupkan semula Akta Universiti dan sebagainya. Kami akan melarang macam di Perak ni kan, saya baru ni dijemput oleh sebuah sekolah Cina untuk datang majlis menyerahkan cek, sebab cek itu diperuntukkan diluluskan sama saya jadi exco. Dijemputlah. Lepas tu seminggu selepas itu saya dapat arahan, dapat makluman daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, saya tak boleh datang. Maknanya dia ada dasar baru bahawasanya YB ataupun adun pembangkang tak boleh datang. Zaman saya tak buat begitu. Zaman saya kata ya, dia adun pembangkang, tapi kalau dia dalam kawasan itu dan saya ada program di sekolah itu, saya benarkan datanglah. Dia boleh masuk sekolah anytime. Saya tak ada larangan, dan saya ingat Dr. Mazli pun tak ada satu yang konsisten mengatakan tak boleh pergi. Dan kita mengambil pendekatan yang terbuka. Ya, YB pembangkang boleh datang sebab dia YB. Walaupun dia pembangkang, dia YB, dia dipilih oleh rakyat di kawasan berkenaan. Maknanya kalau sebagai contoh saya pergi ke Kenering, ya, Dun Kenering di Perak di belah Gerik tu. Saya sebagai exco pendidikan merasmikan program di sekolah. Saya kata YB Kenering, Datuk Tramizi datanglah sebab dia YB di situ, wakil rakyat dekat situ. Apa masalahnya pula? Ataupun kalau saya pergi ke mana, ke contohnya di Larut, ada tak? Hamzah Zainuddin MP, datanglah. Kalau tak datang, tapi tak adalah arahan jangan datang macam sekarang. Begitu juga macam kawasan saya baru ni ada program dengan satu flat, ya. Exco PBT datang. Saya silap saya datang, padahal saya tak jemput. Ya. Jadi maknanya dasar dia, tapi dia diam je, senyap-senyap je. Dia diam je. Jadi ini sesuai dengan agaknya dia punya, dengan gelaran tepuk atap kok, dia senyap, tak beritahu je. Jadi ini bukan demokrasi tuan-tuan, ini masalah dia. Jadi Muhyiddin pun tak ada masa nak bagi tahu, sebab dia pun sama juga. Kepala pencuri ni pun sama, tak ada masa nak mengajar sebab dia pun malu nak bagi tahu kawan-kawan dia kan. Kerajaan kita ni kerajaan curi ni, kerajaan tengah malam, lagi tengah malam. Dia malu nak mengaku. Kan? Jadi saya terkejut bila saya baca kenyataan bahawa tidak, walaupun tak ada manifesto, jangan ingat tak ada responsibility, tak ada accountability. Kena belasah lah kan. Itu masalah ada. Tapi yang saya nampak jelas bahawa perlahan-lahan wajah UMNO tu nampak balik, yang represif, tidak open, tidak telus, anti pembangkang. Itu sama lah macam di Perak kan. Kereta tak bagi, pejabat tak boleh masuk. Waktu Datuk Sarani Ketua Pembangkang dulu, kita bagi semua, bagi kereta, bagi minyak, bagi driver, bagi pejabat. Dia boleh duduk di pejabat. Saya tak, sampai sekarang saya tak boleh masuk pejabat saya lagi. Kunci pun tak ada. Lebih teruk daripada adun biasa. Dah ada swipe, dah tak ada dah. Nak masuk macam mana? Kereta pun tak ada. Waktu Datuk Sarani Ketua Pembangkang, dia semua ada. Dan kita raikan pembangkang sebab pembangkang itu dah dia ada peranan, dia ada kedudukan dalam sistem itu. Dia bukan penyamun, dia bukan anti nasional macam BN, tuan-tuan dan puan. Itu beza kita dengan BN. Sebab itu kita ni sebenarnya kita nak membetulkan negara yang telah pun diprimitifkan oleh UMNO itu.